Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. My dear tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tadi saya nak cakap bahasa Inggeris tau, my dear, tapi saya teringat pula yang Allah ingatkan saya kena cakap bahasa Melayu, iaitu bahasa saya, bahasa ibu saya dan ayah saya. Bahasa Inggeris bukan bahasa ibu dan ayah saya. Namun saya dah mula nak cakap bahasa Inggeris tadi. Dengan izin Allah, teringat pula kena cakap bahasa Melayu. Walaupun sebelum bayan tadi, sebelum saya nak mula ni, saya minta pada Allah supaya saya dapat bayan dalam bahasa Melayu yang mantap dan mampan. Namun Allah yang buat saya bercakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bukan saya. Walau saya nak, kalau Allah tak izin, saya tak boleh bayan bahasa Melayu. Begitu ya, bahasa Inggeris. Semua berlaku dengan izin Allah. Allah izin, kita dapat buat apa yang kita nak buat. Allah tak izin, kita tak dapat buat. Tapi kerana banyak benda kita dapat buat tanpa izin Allah, kita rasalah. Kita mana nampak Allah izin? Allah pun tak nampak. Allah pun kita tak ada. Mana kita kata yang semua saya buat ni hanya dapat buat dengan izin Allah? Tak ada. Saya dapat buat sebab saya nak buat lah. Bukan Allah Tuhan, saya Tuhan. Manusia tak rasa dia dapat buat ni dengan izin Allah. Ada? Ada engkau rasa? Ada engkau rasa? Yang saya dapat buat ni semua dengan izin Allah? Tak ada. Hakikatnya itulah. Hakikatnya. Maksud hakikat yang betul itulah dia. Tapi kita tak rasa. Kita boleh makan. Kita tak kata saya boleh makan ni dengan izin Allah atau dengan rahmat Allah. Saya dapat bercakap ni dengan rahmat Allah. Tak ada. Saya dapat fikir ni, saya dapat ingat ni, saya dapat faham ni, apa saja, semua dengan rahmat dia, dengan izin dia. Tak ingat. Jadi Allah tu tak ada. Bila sebut nama Allah pun susah nak terima. Allah tak izin, kita tak boleh buat kan. Tapi kita tak nampak pun. Semua boleh buat. Apa saya nak buat, semua saya boleh buat. Saya nak masak boleh, saya nak makan boleh, saya nak tidur boleh, saya nak mandi boleh, saya nak bersetubuh boleh, saya nak kerja boleh, saya tak nak kerja boleh. Mana kita nampak Allah? Sebab itu orang kata Allah tak ada. Allah tak ada. Allah tak ada. Jadi pertama sekali, yakin Allah ada. Sebelum Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, itu semua lepas Allah ada. Sifat 20 tu, mulanya nombor 1, Allah ada.
Tak ada lagi. Macam mana nak 19 tu ada? Hafal boleh lah, tahu boleh, tapi hakikat dia tak ada. Jadi belajar iman dengan belajar sifat 20 tu, bila Allah ada tu nombor satu, jangan fikir yang lain. Nombor satu je. Nombor satu pun tak dapat dengan belajar sifat 20 tu. Nombor satu tak dapat. Allah ada, tak dapat. Nah, cuba kamu belajar sifat 20 dalam seminggu, apalah. Bengap. Kamu tahu sifat 20? Ada lupa. Nombor satu tu tak dapat, tak payah 19 lagi tu. Memang tak boleh dapat lah. Allah ada. Jadi maksudnya, kalau kita kata Allah ada ni, betul-betul ada kat kepercayaan kita. Semua dalam semua keadaan lah. Saya hanya dapat buat dengan Allah izin kan. Allah ada, tapi Allah tak ada. Kerana percaya Allah tak ada. Mulut Allah ada, tapi percaya tu, tahu Allah ada, tapi percaya tu tak ada. Percaya Allah tak ada. Tahu Allah ada. Dia mesti tahu dan percaya. Jadi percaya Allah ada ni, percaya kepada yang gaib. Sebab Allah tu gaib. Allah SWT takkan nampakkan dia dekat dunia ni. Takkan nampak. Jadi Nabi-Nabi tahu itu Allah dengan melalui suara dia. Paling top lah tu, iaitu Nabi Musa. Allah SWT suara dia, wahai Musa, aku Tuhan kamu, datang nak jumpa kamu, nak bagi kamu satu kerja. Allah nak bagi kerja atau nak pilih Musa sebagai Nabi dia. Allah turun ke bumi ni, ke satu tempat suci, lembah yang suci di Tur Sina, lembah tua, nama lembah tu. Bayangkan Allah turun, tapi Musa tak nampak dia, suara dia. Allah beritahu dalam Quran, akulah Tuhan, sembahlah aku, dirikanlah salat. Seorang aja manusia kat dunia ni yang bercakap dengan Allah. Allah bercakap dengan dia, lain orang tak ada. Namun nak tengok Allah, bila satu orang nampak Allah, baru dia betul-betul percaya Allah ada. Tahu, selagi tak nampak ni susah tau. Seorang aja boleh nampak Allah, itu pun bukan tiap waktu. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW, waktu dia berjumpa Allah. Di mana? Di langit tinggi sana, atas langit ketujuh, atas ars Allah. Atas ars Allah tu ada kursi Allah. Langit ketujuh, aras, kursi. Dan dekatnya Allah, dekatnya Nabi dengan Allah macam sebesar panah, panjang sebesar panah. Bayangkan. Allah, Nabi bagi wajahnya yang indah. Tak usah yang lain nak mengaku nampak Allah sebenarnya. Allah memang tak nampakkan diri dia di dunia ni, melainkan pada satu orang.
Jadi Nabi SAW tu tak payah sebut banyak kali lah. Allah ada tak. Dah jumpa. Musa dengar suara Allah ada juga lah, tapi tak sehebat Nabi kita. Bila Musa kata, ya Allah aku nak nampak engkau, Allah kata kamu tak boleh nampak aku, pergi kau tengok kat bukit tu. Allah suruh dia tengok bukit tu. Lepas tu Allah buka 70 lapisan cahaya. Bukan buka semua, buka lapisan 70 je. Terus nur tu serpihan nur sikit je kena kat gunung tu roboh, hancur. Musa jatuh pengsan, tak sedari. Jadi Bani Israel ni dia tak mau percaya Musa bila dia dah selamat daripada azab Allah Ta'ala di dunia ni, iaitu menjadi hamba kepada Firaun. Firaun pun dah mati, dia orang kata dah tak ada lagi dah. Jadi dia cakap kat Musa, wahai Musa, kalau kamu mau percaya kalau kamu mau kami percaya kamu Nabi, buat kami nampak Allah dengan mata kami. Bani Israel tahu itu tak mungkin boleh dapat, dan Musa pun tak boleh nampak. Tentu sekali dia tahu Musa takkan boleh buat mereka boleh nampak Allah, tapi mereka sengaja, kerana mereka ni adalah kaum yang sangat degil, tak mau. Jadi bila mereka harap bila Musa tak dapat tunjukkan Allah kat dia orang tak naklah mengaku Nabi Musa Nabi, dan tak naklah taat perintah dia, tak naklah taat perintah Allah. Itulah maksudnya. Tentu Nabi Musa tak boleh, dia kata. Nabi Musa memang tak boleh nampak Allah, boleh dengar suara Allah, nampak tak boleh. Tengok bukit tu je dah pengsan. Jadi Allah murka dengan Bani Israel bila dia mula tak mau taat Musa, Nabi Allah yang dihantar untuk mereka. Kan? Allah bagi kilat, thunderbolt, dengan thunderbolt zop, semua dia orang pengsan, tak sedari. Macam itu. Dan mereka tu dah nampak dah kebesaran Allah. Pasal pula mereka tak nampak? Laut terbelah, Fir'aun kejar dia orang, Allah buka laut. Mula dia orang tak fikir mana boleh nak selamat ni. Depan laut, lalu misi tenggelam, mati. Belakang Fir'aun dengan tentera dia kejar, aduh pun nak matikan kami juga. Belakang mati, depan mati. Belakang maut. Oh, Musa, kami ingatkan kau datang ni nak bagi kami selamat. Rupanya kau pun tak boleh buat apa. Musa kata, Allah bersama aku, tak bersama kamu. Kamu diam, Allah bersama aku. Yakin Musa. Dia dulu nampak tongkat dia dah jadi ular, ular balik jadi tongkat. Allah bersama aku. Musa pun tak tahu apa Allah nak buat, nak tolong dia dan kaum dia. Lepas tu Allah bagi tahu, wahai Musa, kau pukul laut tu dengan tongkat kau. Dah zap. Kalau Musa beritahu kat Bani Israel, dia pun ketawa. Alamak, laut kau nak pukul dengan tongkat, boleh selamat. Tak payah dia beritahu, dia pukul aja, zap, 12 lorong tau. Orang dari setiap lorong boleh tengok orang sebelah tu. Dan Allah beritahu pada laut tu, ini untuk Musa dan orang ikut dia je. Orang lain tak boleh. Orang lain masuk je kau rapat. Dia dah nampak dah betapa besarnya kuasa Allah tu kan.
Allah tu maha berkuasa, boleh selamatkan mereka dari keadaan yang mereka semua tak boleh fikir boleh selamat. Dan Firaun masuk. Firaun ingat lorong tu untuk dia juga tak ada. Tengah-tengah laut, bila dah tengah-tengah, Allah, laut pun tak ada perintah lagi lah. Tenggelamkan dia orang semua. Jadi mereka dah nampak kebesaran Allah, Bani Israel ni, kan? Tapi mereka tak mau juga. Bila dah senang lah, bila mereka hamba dulu, dia orang ikut Musa, Nabi-Nabi ketua. Sebab mereka ikutlah dengan izin Allah, Allah selamatkan mereka daripada siksaan menjadi hamba tu. Tapi bila semua dah clear, mereka dah selamat, dia orang lupa lah. Dia orang jadi kaum yang sangat tidak bersyukur. Tanya kat Musa, kalau kamu mau kami percaya kamu Nabi, tunjukkan Allah pada kami. Tengok perkataan yang sangat buruk. Tak ada orang kat dunia ni macam Bani Israel. Jadi apabila Musa AS menemui Allah selama 40 hari untuk ambil Taurat, Allah SWT bagi Taurat, Musa tulis tau. Dia dengan usaha Samiri telah menyembah berhala. Belum lama lagi lepas melepasi Laut Merah, selamat, mereka dah lupa lah. Bukannya lembu, kepala lembu tu selamatkan dia orang, tapi Samiri ni macam ni dia boleh buat kepala lembu tu anak lembu boleh bercakap, keluar suara. Macam mana? Dia orang biasa je kan. Macam mana dia boleh buat tu sama? Ambil pasir. Pasir apa? Bekas jejak Nabi Ibrahim. Macam mana dia boleh nampak? Skizo lah. Mana kau tahu? Kerana apa? Samiri ni orang kizo tahu tu. Kizoprenia. Boleh nampak yang orang tak nampak. Mana ada ulama cakap ni? Ada tafsir ni. Ada orang tafsir ni. Kizo. Kenapa dia kizo? Kenapa dia jadi orang kizo? Apa dalam tafsir saya tu cakap? Sebab dia sentiasa fikir nak kuasa, nak ternama, nak famous. Dia sangat-sangat tak suka Musa jadi Nabi. Dia mahu orang Bani Israel ikut dia. Bila Musa dan Harun jadi ikut dia memang jadi sangat-sangat tekanan lah. Kesan tekanan tu jadi kizo. Masa melintasi laut dulu, Samiri pengikut Nabi Musa, macam Bani Israel lain lah waktu tu. Dia boleh nampak Jibril. Jadi dia ambil tanah bekas jejak langkah Jibril. Dan dia juga bawa barang-barang emas apa semua, bukan dia saja, semua orang Bani Israel. Jadi waktu dia buat lembu, anak lembu tu, daripada besi-besi tu lah, emas-emas yang ambil daripada Firaun, dia masuk kat mulut anak lembu tu pasir, bersuara dia. Dia cakap kat Bani Israel, ini Tuhan kamu, Tuhan Musa, Allah. Dia sekarang dah jumpa Tuhan dia. Dia tinggalkan kamu dengan Tuhan kamu ni. Inilah Tuhan kamu. Tuhan dia, Tuhan Allah tu bukan Tuhan kamu, Tuhan dia. Dia tinggalkan kamu dengan Tuhan ni. Bani Israel baru je nampak kebesaran Allah dengan mata dia. Lupa. Mula menyembah
anak lembu. Jadi tuan bayangkanlah, iman ni dapat dengan apa? Kalau kita kata dah nampak kebesaran Allah tu, patut dah nampak, dah dapat iman dah kuat patutnya. Orang banyak mimpi Nabi, tak ada nak ikut Nabi ni. Abu Jahal, Abu Lahab bukan mimpi, nampak, tak ada nak ikut Nabi. Jadi tak usah banggalah mimpi Nabi. Saya mimpi Nabi, awak dah mimpi Nabi, tanda bagus. Bukan mimpi orang nampak Nabi, tak ikut Nabi tak jadi bagus. Awak mimpi Nabi, ikut tak? Mimpi tu bukan tanda awak bagus. Tanda ada benda Nabi nak cakap ke awak yang awak tak buat lah. Awak ni dah langgar perintah Allah, datanglah Nabi. Nabi penyayang. Samad waktu dia select buat kerja agama, Samad ni, datang Nabi, cium pipi dia. Tanda dia tinggi ke? Tanda Nabi nak bagi alamat kat dia. Sedarlah Samad awak. Macam tu. Tuan Guru Harundin tu banyak mimpi Nabi, sebab nangis dia. Semua dia orang nak dengar. Konon menunjukkan Harundin ni tinggi. Mereka punya Syakul. Harundin pengganti Nek Aziz kan, Mursyidul Ampas. So dia ingat mimpi ni menandakan ketinggian. Tak ada. Banyak orang mimpi. Saya ada satu karkun mimpi selalu. Last dia ikut zikir, tinggalkan kerja dakwah ni. Zikir kat Ulu Langat. Tapi dia mimpi juga. Last tu Nabi masam muka, tak salam dengan dia waktu dia dah tinggalkan kerja dakwah ni. Harundin tu dia mimpi dalam rumah tu semua sahabat-sahabat besar dia tak masuk, dia penjaga pintu. Nabi SAW ada buat umrah kata. Semua orang ikut. Dia last sekali. Bila tawaf tu dah Nabi belakang dia lah. Dia tahu dia yang dia belakang, Nabi depan. Dia tak boleh nampak Nabi. Dia tak memalingkan muka dia nak pandang Nabi. Itu bukan tanda ketinggian. Ada benda Nabi nak ingatkan dia, yang kau ni berjuang untuk Islam, ada benda yang besar kau tak buat. Kau tak buat kerja aku. Kau memang sayang aku, tapi apa maksud sayang? Kau kasih kat aku. Nabi Muhammad kata kat Harundin lebih kurang. Tapi apa makna kasih kalau kau tak buat kerja aku? Jadi ni semua tak boleh buat iman kuat kan? Bani Israel bukan mimpi. Tengok, nampak, jelas. Jelas Allah tu maha kuat. Tapi masa tu je lah. Masa tu je nampak. Kan? Ada orang tafsir ni. Kenapa lepas tu dia menyembah berhala? Menyembah berhala ni bukan benda kecil tu. Ini dosa paling Allah tak suka tau. Besar punya. Dah percaya Allah tu ada, Allah tu Tuhan dia. Tak, dia orang Islam tau, bukan dia daripada zaman Nabi Yaqub dari Islam. Bila dah jadi hamba kat Mesir, dia orang Islam. Bersama Musa, dia orang punya iman naik. Tapi dah nampak lagi Allah punya kebesaran. Mereka sendiri lihat dengan mata mereka macam mana Allah musnahkan Firaun. Yang sebelum tu mereka tak boleh faham, tak boleh sangka Allah boleh belahkan laut tu. Sampai hari ni siapa boleh belahkan laut ni? Siapa? Ada tak selain Allah boleh belah laut? Boleh? Mana boleh? Kan? Hari ni orang dengar cerita, tapi pakar bedah Perancis tu yang
nak baiki mami Fir'aun yang mengejar Musa. Allah simpan mami dia sampai hari ini. Bila bedah, dia nampak ada garam dalam badan dia. Jadi dia tahu ini mesti mati lemas. Lemas dalam laut lah. Dia kata, mana kamu tahu cakap kawan Israel? Ini semua ditulis dalam Quran. Dalam Bible tak ada. Taurat tak ada, Injil tak ada. Benda tu berlaku bila Taurat turun kan. So dia kata, mana Muhammad tahu? Muhammad memang tak tahulah. Takkan pula tahu dia mati kat laut pula. Muhammad pun tak ada. Tak hidup lagi zaman tu. Macam mana boleh ada kat Quran? Siapa bagi tahu? Inilah Quran ni bukan Muhammad punya. Quran ni Allah punya. Kita pun kalau Allah tak cerita ni, mana kita tahu? Boleh kita tahu. Ada buku-buku yang boleh menulis ni. Mana boleh menulis ni? Orang Bani Israel tu dah mati semua dah. Fir'aun dan kaum yang lemah tu pun mati juga. Tak ada ditulis. Allah bagi tahu dalam Quran, kita tahulah. Jadi Muhammad takkan boleh bagi tahu cerita tu. Macam mana dia boleh tahu? Boleh sampai kat kita, tentulah yang menceritakannya itu, yang melemaskannya, iaitu Allah. Itu pun tak percaya lagi Allah ada. Jadi dia masuk Islam. Banyak dia cerita juga benda ni kat saintis lain. Tak ada dia masuk Islam. Sebab apa? Allah bagi hidayah kat doktor tu. Banyak orang baca buku tu. Ada mungkin masuk Islam, banyak tak masuk. Jadi hidayat ni bukan makna baca buku dan tahu cerita. Begitu juga untuk dapat lihat ni kebesaran Allah. Bani Israel, iman dia tak naik. Mungkin iman Jack aja naik sikit, lepas tu turun balik. Allah SWT tak bagi iman ni dengan nampak kebesaran Allah, dengan mimpi kebesaran Allah. Semua tak boleh. Dengan dengar cerita tentang kebesaran Allah, dengan dengar ceramah kebesaran Allah, tak boleh. It's too expensive. Dia adalah sangat mahal, harganya syurga. Tak boleh dapat dengan mimpi. Tak boleh nampak dapat dengan ceramah. Ceramah kebesaran Allah, cerita-cerita, tak boleh. Buku baca, cerita, tak boleh. Sebab dia sangat berharga, sangat mahal. Dia hanya dapat apabila manusia itu nak iman, dia mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selepas mengucap tu, dia sedia bagi nyawa, harta, diri dia, masa dia untuk mengajak semua manusia di seluruh dunia ni, lelaki perempuan, kepada mengucapkan kalimah ni. Kepada yang dah mengucap kalimah, yang tak buat, dia ajak buat. Hari ni hampir semua yang mengucap kalimah ni tak buat. Mana boleh iman datang? Bani Israel bila dia tak buat kerja ni, lepas selamat dia Fir'aun, iman dia lemah. Iman turun terus. Hari ni kita cuti sehari je, tak buat kerja ni. Bukan sebulan, bukan seminggu macam sekarang Sufian telefon dia buat kerja tak? Pendi semalam tak datang, buat kerja tak? Jawab berapa minit? 5 minit. Kau buat ke tidak? Jawab betul-betul. Buat. Kalau tak buat, tak ada dekat sini. Bukan sebulan tunggu, sehari pun tak boleh. Sebab itu saya cakap kerja ni cuti mati je, tak boleh cuti. Sakit, buat. Rashidi dia sakit, terus berhenti kerja ni. Berkali dengar dah, tak nak buat. Jadi harganya korban harta diri semua, masa buat kerja tu. Bukan di tempatan saja, di seluruh dunia. Sampai mati.
Barulah dapat Allah suka. Sehingga Allah suka, buat pula kena ikhlas. Dan sehingga Allah suka, Allah masukkan, baru Allah masukkan iman. Kalimah tu dalam. Bila kalimah tu masuk, bawa dia iman, baru nak boleh dapat beriman. Belum beriman beramal saleh lagi, itu pun belum dapat syurga. Bila dah naik ke tahap yang tinggi, ke tahap yang Allah mahu, baru Allah bagi jadi beriman. Dan baru Allah bagi amal menjadi baik. Jadilah orang beriman dan beramal saleh. Tahap rendah tu banyak level lagi. Nak dapat khusyuk salat, tak boleh hanya beriman beramal saleh tahap rendah. Tahap sederhana pun tak dapat. Kena tahap sangat tinggi. Nak dapat khusyuk dalam sembahyang, nak dapat ikhlas dalam sembahyang. Mungkin beriman beramal saleh tahap rendah boleh, tapi nak dapat khusyuk mesti tahap sangat tinggi. Tuan bayangkan, iman ni bukan macam lagu Raihan tu. Dengar lagu dia boleh jadi iman. Iman tak boleh diwarisi, lagi tak boleh dijual beli. Nyanyikan lagu tu. Iman tak dapat diwarisi. Lagi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Dijual beli. Cakap. Tapi itu cakap je lah. Setiap orang kena usaha. Apa Raihan ada buat usaha tu? Tak buat usaha, nyanyi je tak ada lah. Yang mendengarnya tak buat usaha, tak boleh. Raihan tu tak tahu usaha atau iman. Bukan Raihan dia, semua ulama Al-Kabirin yang dinamakan pembesar-pembesar agama, agamawan. Cuba tanya Mufti Perlis tu, Tuan Aman, ada Datuk Mazhar, tuan ada tak buat usaha menguatkan iman? Tak tahu apa jawabnya. Saya belum tanya dia, belum ada peluang. Cuba sesiapa kenal dia, tanya dia. Saya rasa dia tak tahu. Yang pakar hadis palsu, hadis daif tu, tanya dia. Tanya Mufti KL, kawan ni, bekas Mufti KL tu. Sekarang dah tak Mufti dah, lepas tu jadi Menteri Agama. Sekarang Menteri Agama PAS tu, tanya dia. Dia tak tahu. Tak ada orang tahu melainkan Allah bagi tahu. Bila kita mengucap, kita kena tunaikan hak mengucap. Hak mengucap itu ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri dan masa, ego, dengan niat, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak suka Allah sehingga Allah suka. Hari-hari ke lorong-lorong. Kalau di tempatan, sebulan mau keluar 3, 4, 5 hari untuk buat usaha di bandar. Setahun mau keluar 40 hari, 4 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk buat usaha di seluruh dunia. Bukan keluar-keluar aja tempatan tak buat, dan bukan tempatan aja keluar semua tak nak buat. Tak ada. Keluar tu fardu kifayah, tempatan tu fardu ain. Dua-dua fardu. Tak boleh tak buat. Hanya yang keluar-keluar ni perlu duit dan badan sihat. Boleh dibenarkan tak payah keluar, sebab dia fardu kifayah. Tapi tempatan sakit kena buat, tak ada duit kena buat, perempuan kena buat, lelaki kena buat. Yang keluar-keluar ni perempuan tak payah buat. 3 hari, 40 hari semua tak payah, duduk rumah tengok anak bini, tak usah keluar jemaah masturat apa semua ni. Tak ada pun sahabat dengan isteri dia pergi keluar-keluar sana. Pergi perang pun sekali Nabi panggil wanita, kenapa suruh kau keluar? Kami nak mencuci orang. Nabi diam je lah, mencuci luka-luka. Jadi benda tak ada, dia ada-adakan dalam tabligh. Benda besar tu. Mungkin tak berdosa lah, tapi tak tahulah boleh iman kuat tak perempuan-perempuan yang keluar, anak pun tak disusu, yang baru lepas bersalin. Saya dulu nampak orang tabligh ni pergi keluar perempuan, dia orang semua nak bercuti. Saya nampak dulu-dulu masturat dulu lagi tu.
dalam seminggu dua Amir Sabtu akan pair-pairkan dia orang duduk rumah orang bilik buat seks. Saya bilang ini kerja tu, lepas tu baru ditukar. Kamu keluar masturat ikhram, dalam ikhram. Mana Umar tu. Baru saya ada minat sikit nak keluar masturat ni. Tapi saya nampak dia tak ada. Kenapa benda yang paling penting Nabi tak buat? Kita nak sengaja masturat jamat, nak berjalan je tu. Yang orang tabligh keluar sana keluar situ berjalan juga. Kerja mengajak orang kafir mengucap kalimah tak dibuat, ajak orang Islam buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan mencegah kau tak buat, ajak pergi masjid, jalan-jalan je lah tu. Itu usaha kena buat, bukan macam jemaah tabligh jalan-jalan cari masjid atau jalan-jalan bergerak dengan bini. Ini semua tak boleh kuatkan iman. Yang kuatkan iman kena korban harta diri sendiri, punya harta sendiri, punya masa, buat kerja tempatan, dan di seluruh dunia pergi, di bandar, di negara, seluruh dunia sampai mati. Tak ada cuti walau sehari. Cuti bila mati je. Baru Allah suka, sehingga Allah suka, baru kalimah tu masuk. Macam Pendi nak buat kerja tempatannya, so keluar 4 bulan tak nak, 40 hari tak nak. Ini orang yang buat kerja ikut suka hati lah, bukan buat ikut perintah Allah, cara Nabi tu. Sufyan tak nak. Memanglah baik juga, tapi buat apa baik juga kalau tak sempurna. Benda fardu mana boleh tinggal. Keluar jalan Allah ni tak boleh tinggal kalau kita sihat dan ada duit. Allah tahu ya, saya miskin. Allah tahu. Kamu miskin ke, kamu tak nak pergi keluar. Dalam ayat lain, infiru hifafa wa siqala, keluar jalan Allah susah dan senang. Tengok. Tak ada duit pun mau keluar. Hutang lah, tapi adalah cara nak bayar hutang. Jangan jadi macam satu orang dia hutang tapi memang tak boleh nak bayar, lepas tu buat selamba je tak bayar. Ini tak betul kan? Sampai mati tak bayar hutang, mana nak dapat pahala keluar dengan duit orang? Dia kena keluar dengan harta diri, bagi masa sendiri. Ego mau buang, anak tinggal, bini tinggal, kedai tinggal, berniaga tinggal. Mati kalau boleh sedia. Kalau kena mati baru iman tu masuk. Iman ni harganya syurga, bukan boleh dapat dengan ceramah, dengan mimpi, dengan tu semua, dengan tengok. Tak boleh. Tengok tu bolehlah menaikkan iman sebentar, lepas tu turun balik. Jadi kalau kita tak sedia buat kerja ni, iman takkan dapat. Kena bersedia, sama ada mau atau tidak. Sedia atau tidak, inilah perintah Allah yang kita kena buat. Fardu ain dan fardu kifayah. Perempuan kerja tempatan saja, lelaki kerja tempatan dan kerja di seluruh dunia, kerana dia mesti iman, dia penjaga keluarga. Kalau lelaki ni dah jadi perempuan, tak nak keluar, buat kerja tempatan saja, memang tak betul lah keluarga tu. Tak betul keluarga tu, tak betul lah seluruh dunia. Nak jadi perempuan pula, kerja tempatan, nak jadi perempuan. Orang nak kerja tempatannya jadi perempuan. Perempuan padu kerja tempatan. Yang lelaki ni Allah bagi dia kerja tempatan dan keluar. Jadilah lelaki, janganlah perempuan sibuk nak jadi perempuan. Perempuan dah ada, dia pun tak nak jadi perempuan. Buat kerja dakwah tempatan pun tak nak buat. Out lah. Kalau kita tak taat perintah Allah, cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka, takkan Allah terima apa yang kita buat, dan pasti kita akan gagal.